Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana وافتح علينا أبواب الفهم والعلم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita Fiqh Daulah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah, susunan Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita masuk kepada tajuk Daulah bertaraf antara bangsa, Daulah Al-Alamiyah. Daulah Islam bukan merupakan daulah kebangsaan nasional atau tempatan. Ia tidak berdiri berdasarkan batasan-batasan tanah dan letak geografi. Jadi makna daulah Islam ini adalah berbeza daripada konsep negara bangsa yang disebut sebagai nation state. Dan konsep negara bangsa ini benda baru yang timbul setelah musnahnya Empire Kristian di Eropah. Apabila berlaku pemberontakan daripada golongan rasionalis Kristian terhadap penguasaan gereja dan kegagalan gereja dalam menguruskan negara, yang membawa kepada krisis ekonomi, penindasan ekonomi terhadap golongan Kristian, rakyatnya, dan juga yang membawa kepada peperangan saudara dan perebutan kuasa yang memecah belahkan kerajaan atau negara menjadi koloni-koloni yang kecil, serta beberapa penyelewengan dan kezaliman yang berpunca daripada keangkuhan gereja bagi mengatasi kuasa raja-raja. Maka golongan rasionalis membawa suatu pentafsiran baru terhadap agama Kristian dan mengadakan suatu gerakan untuk menolak penguasaan gereja terhadap negara, sehingga melahirkan pemberontakan di kalangan padri-padri sendiri yang mengambil konsep dan fahaman Kristian yang berbeza daripada fahaman yang dipegang oleh Vatikan, iaitu pusat kekuasaan gereja, Empire Kristian, seperti yang dilakukan oleh padri yang bernama Luther, yang melahirkan pemberontakannya di Jerman dan melahirkan suatu agama Kristian yang bermazhab Protestan. Dan di situ mulalah bibit-bibit konsep politik negara bangsa muncul. Konsep politik negara yang tidak lagi berdasarkan kepada kesatuan Kristian, Empire Kristian, tapi berdasarkan kepada bangsa Jerman, bangsa British dan seumpamanya. Dan akhirnya ia menjadi suatu
teori politik yang digunakan sebagai teras kepada negara-negara moden di zaman ini. Tak ada dah konsep empire Kristian, kesatuan Kristian, yang ada negara yang berdasarkan kepada bangsa. Islam adalah berbeza daripada konsep tersebut. Semacamlah dalam negara kita, Indonesia, bahkan dunia moden pada hari ini dicorakkan dengan teori politik nation state, teori negara bangsa. Oleh itu ia bukan daripada Islam, tapi ia adalah merupakan kesan daripada pergolakan Kristian di Eropah yang melahirkan teori tersebut. Wala ilaqata bainahu wa bainal Islam, tidak ada sebarang hubungan di antara konsep nation state ini dengan Islam. Innaha bid'atun, ia adalah suatu bid'ah sia-sia, bid'ah politik yang tidak pernah dikenali oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat tak pernah kenal. Para sahabat tidak pernah membezakan, bahkan diajar oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada kelebihan di antara Arab di atas Ajam, di antara yang berkulit merah dan berkulit putih. Tak ada beza. Innamal mu'minuna ikhwatun. Islam membawa suatu konsep bahawa seluruh golongan yang beriman itu adalah bersaudara, dan yang paling mulia itu tidak didasarkan kepada warna kulit dan keturunan, tetapi didasarkan kepada takwa kepada Allah. Jadi kalau kita menilai daripada sudut apa yang diamalkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in di dalam kefahaman siasah mereka, politik, pentadbiran umat Islam, maka apa yang dilakukan di zaman moden ini yang diambil daripada pengalaman dan teori politik Eropah adalah merupakan penyimpangan daripada apa yang dilakukan oleh Rasul. Ia adalah merupakan suatu bid'ah, suatu hal yang direka dan diada-adakan dan dipandang sebagai sesuai dengan Islam, tetapi sebenarnya adalah bercanggah dengan Islam. Bid'ah sia-sia, bid'ah fil imrah atau kita panggil di dalam al-imrah pemerintah. Jadi kalau kita nak memerangi bid'ah ni, biar jangan lupa tentang bid'ah politik. Sebab bid'ah politik ni kesannya lebih buruk, adalah sangat besar terhadap umat, dan ia bukan min babil khilafiyah atau umur ijtihadiyah, tapi ia adalah min babil ikhtilaf, daripada bab iaitu berselisih dengan agama. Bukan perselisihan dalam beragama, tapi berselisih dengan agama. Dia ada dua tu ulama-ulama usul fiqh sebut, al-khilaf wal-ikhtilaf. Khilaf masyru', dibenarkan, perbezaan pendapat berdasarkan usul ijtihad yang sahih. Tapi ikhtilaf iaitu menyimpang dan menyalahi Islam, yang ini tidak. Fahadha an-naw' min al-bid'ah fi umur as-siyasiyah min khilaf atau min naw' al-ikhtilaf. Bukannya khilaf. Jadi ada, saya dengar ada radio masa ulasan terhadap almarhum pemergian almarhum Tuanku Ni Abdul Aziz. Saya sendiri pun bawa balik pada Kelantan. Saya ingat sampai awal sebab saya datang dengan kapal terbang. Saya datang dengan kapal terbang daripada Kelantan.
Pukul 1:30 tadi tolak. Lepas tu sampai 2:30 ziarah almarhum, makamnya, ziarah keluarga ni. Kemudiannya tolak balik pukul 6. Ingatkan sempat datang kapal terbang. Supaya kapal terbang dia landing kat Kedah. Jadi lambat juga. Kalau dia landing sini terus tak apa. Dia landing sana. Jadi lambat juga. Jadi dalam ulasan yang saya dengar di televisyen, dia kata kita ni dalam masalah politik, golongan yang berpegang dengan fahaman nation state ini, negara bangsa, dalam masalah politik kita hanyalah berlainan dari sudut kenderaan yang kita naik, tapi matlamat yang sama. Matlamat sama, cuma kenderaan dia lain. Ini kenderaan ni kenderaan yang ni. Dah, kita nak tegaskan dia bukan masalah berlainan kenderaan. Bukan. Dia bukan masalah al-khilaf. Dia masalah ikhtilaf. Iaitu menyimpang langsung daripada irsyad dan hudan nabawi, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cakap-cakap ustaz-ustaz yang buat mari pandangan-pandangan yang tidak menepati dengan apa yang sebenarnya kedudukan fahaman politik sekular itu dari sudut pertimbangan agama, lalu memberi pandangan-pandangan seolah-olah ianya masalah khilaf. Tak ada masalah. Yang ni nak ambil pendekatan apa kita panggil kebangsaan, yang ni nak ambil pendekatan apa ni kita panggil apa itu Islam. Cuma matlamat kita nak melahirkan sebuah negara yang kukuh, negara yang teguh, negara yang maju, negara yang membawa kebaikan kepada rakyat dan sebagainya. Dan itu bukan masalah itu. Tapi sebenarnya masalah ikhtilaf. Ini ustaz-ustaz yang bagi pandangan macam itu sebenarnya tidak bersifat jujur terhadap realiti yang berlaku dalam pelaksanaan siasat dalam negara kita yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia benda macam tu nak buat, macam mana benda tak betul, takkan kita nak kata betul. Ilmu ada, kitab ada, panduan ada. Bila kita letakkan apa yang diamal dalam negara kita dan negara bangsa, konsep negara bangsa ini, memang dia memang bukan daripada ajaran Islam. Lepas tu kita nak bawa menghadap Allah Ta'ala akhirat esok macam mana? Kita pun semua sepakat bahawa Islam itu syumul, sempurna dan lengkap. Dan di antara syumuliyatul Islam itu ajarannya memandu dalam soal politik. Di mana kita letak pegangan kita dan i'tiqad kita itu bahawa Islam itu syumul. Apabila dalam persoalan politik kita membelakangkan Islam. Betul macam mana? Macam mana kita nak panggil benda itu khilaf? Itu ikhtilaf. Ada masalah nak talqin, nak tahlil ke tak tahlil, itu khilaf. Itu masalah khilaf. Nak baca doa kunut, tak nak baca doa kunut, nak zikir jahar, zikir sir, nak baca perlahan ke lepas sembahyang, nak baca kuat, itu masalah khilaf. Ini tidak, ini ikhtilaf wal bid'atu dalalah, sesat. Inna naw'un minad dalalah, kesesatan. Ulama kalau dia jujur dengan Tuhan, dia tak boleh ubah pendirian dia. Macam itulah dia terpaksa cakap. Daripada awal sampai mati terpaksa cakap. Itu aman. Takkan air gacun, air najis kita nak kata disiram Bandung. Mana boleh? Siram Bandung ada sifat dia. Air najis, air racun ada sifat dia. Terang-terang dah benda ni najis dengan racun, kita pergi kata sirat Bandung. Mana boleh? Ustaz jadi apa lagu tu? Campak dalam lokang macam tu, ustaz jadi macam tu. Ngarut rosak apa lah. Jadi ustaz mesti aman. Apa? Itulah Tuhu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kerana nak jaga amanah ilmu tu, berjuang sampai ke akhir hayat. Jaga amanah. Dan itulah peribadi ulama yang hakiki, melindungi ketulinan panduan
kemajuan Islam berasaskan ilmu. Jadi siapa yang kita panggil bersifat wujud, maka sudah tentulah dia tidak mengatakan itu masalah khilaf, tapi itu masalah ikhtilaf. Pada dasarnya daulah Islam adalah daulah yang terbuka bagi setiap orang mukmin. Dulu bebas tanpa ada paksaan. Masa khilafah Uthmaniyah masih ada saat-saat akhir ujung-ujung. Dia buat satu masyru' azim, suatu kita panggil projek besar, dengan nasihat beberapa orang sayyid. Ada sayyid yang menasihati beliau, seorang habib menasihati beliau supaya beliau mewujudkan Sikatul Hadid, yaitu jalan kereta api yang merentas dunia Arab sampai ke Suria, sampai ke Palestin, sampai ke Turki. Jadi nasihat yang diberikan oleh Habib ini diikuti oleh almarhum Khalifah Islam yang terakhir, Sultan Abdul Hamid rahimahullah rahmatullah. Dia buat dalam tempoh yang singkat membangunkan suatu laluan kereta api yang memudahkan perjalanan mengerjakan haji, yang pada ketika itu dia buat sampai ke Syria. Lepas tu perjalanan Syria itu ada cabang dia pergi ke Palestin. Daripada Palestin boleh naik pergi ke jalan utama, main road. Daripada situ pergi ke Madinah. Dan di Madinah ni sampai hari ini ada lagi stesen kereta api. Ada lagi. Cuma tak digunakan lah stesen kereta api. Dan Barat sangat memahami bahayanya laluan yang merentas dunia Islam yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid. Lalu dia hantar mukhabarat dia, special branch dia, dia punya perisik-perisik dia untuk meletupkan laluan kereta api ini. Ini yang dia panggil Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia, orang kafir mukhabarat British yang pergi ke Saudi berpura-pura sebagai orang Islam. Kerja dia letupkannya laluan kereta api yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid. Dia tak bagi, sebab ini akan menyatukan umat Islam dan memudahkan mereka bertemu di Makkah dan Madinah. Bahkan Sultan Abdul Hamid sendiri menyebut, seperti yang dicatat dalam kitab sejarah, bahawa dia bercadang untuk membina laluan kereta api di seluruh dunia Islam yang akan sampai ke Turki. Sebab itu barangkali antara rahsia dengan segera khilafah Uthmaniyah itu diruntuhkan. Karena kalau dia berjaya, dunia Islam akan menjadi 20-30 tahun ke hadapan lebih kuat. Masa dia buat kereta api ni oleh kerana ketika itu dunia Islam ni kukuh, kuat, yang menguasai politik pada ketika itu, dia import pakar-pakar daripada orang barat sini untuk buat di laluan kereta api. Daripada Belgium, besi-besi itu diimport. Daripada Amerika, besi-besi nak buat kereta api, nak buat landasan, diimport daripada duit ada, import. Pakar-pakar daripada luar negara masuk buat. Dalam tempoh yang singkat disiapkan. Saya tak ingat berapa lama dibuat, tapi disebut dalam tempoh yang sangat singkat. Jadi ini adalah merupakan gambaran yang jelas bahawa siasat Islam dan politik Islam itu tidak mengenal pembangunan yang terbatas kepada negara bangsa. Mu buat halmu, aku buat hal aku. Tak ada. Tetapi dalam dunia Islam, Khalifah Islam mengambil tanggungjawab untuk memastikan pembangunan seluruh umat Islam.
memudahkan perjalanan umat Islam mengerjakan haji dan berbagai-bagai lagi perkara-perkara yang lain yang merupakan tanggungjawab terhadap khalifah, terhadap seluruh umat Islam merentasi bangsa dan sempadan dan daerah budaya. Ini dia. Nah, jadi masakan sama dengan konsep negara bangsa yang ada pada hari ini, yang melihat mereka yang tidak membawa pasport negara tersebut dianggap sebagai orang asing dan dilayan dengan double standard oleh setengah-setengah negara. Kita kalau balik malam ni kita faham dah bahawa yang duk buat sekarang politik hari ni bid'ah. Tak boleh tu. Dia alim dah malam ni. Kalau fahamnya tu dia alim dah tu boleh pegang lah. Tapi kalau balik macam ustaz tu kata kita naik kenderaan berbeza aja, itu yang kepahaman yang kita nak betulkan. Kerana pahaman itu palsu dan tak benar, tak jujur. Bebas tanpa ada paksaan dan tekanan. Ia disebut daulah antarabangsa, daulah alamiah. Kerana ia memiliki risalah yang mendunia. Ia adalah daulah yang berisi pemikiran dan akidah. Mana daulah yang diikat rakyat ni dengan akidah yang satu dan fikrah yang satu. Tengok kita pergi Mekah, Madinah. Tinggal yang tu dah nampak di Mekah dan Madinah. Nah, sebelah kita siapa macam-macam bangsa ada. Sembahyang satu saf, tak ada rasa kata entah duduk belakang, Hana duduk depan. Entah tak ada, entah orang putih pergi duduk belakang. Kami Arab kami duduk depan, tak ada. Siapa dulu dia depan. Ia menggambarkan konsep al-ummah al-wahidah yang dibawa oleh Islam. Tapi kat Mekah Madinah adalah luar pada tu, realitinya tunduk kepada konsep bukan lagi ummatan wahidah, tapi al-ummah ala hasab ala hasab apa dia? Jinsiyah, kebangsaan dan kenegaraan. Bukan lagi ummatan wahidah. Dia menyebabkan bila kita keluar daripada Mekah dan Madinah di airport, masa tu dah berasa ni orang lain, aku orang lain. Padahal baru tadi semayang sekali, jalan sekali, bertemu baru, apa sebagainya. Keluar saja daripada kawasan Mekah dan Madinah sampai di airport, dah nampak dah, ni bangsa Indonesia, aku Malaysia. Ni bangsa Turki, ni bangsa apa ni? Ni orang putih, begitu. Menyebabkan al-ukhuwah al-islamiyah tak sempat bawa balik, habis dia di airport. Ini tidak berlaku di zaman yang lampau selama 1400 tahun. Tak berlaku. Penyatuan yang dinikmati oleh generasi awal Islam itu sampai hari ini tidak dapat dirasai oleh mereka yang bernaung di bawah politik antara fahaman kebangsaan, nation state. Ia adalah daulah yang berisi pemikiran dan akidah. Perbezaan etnik, wilayah, bahasa, warna kulit melebur disalin. Mana tidak ada pertimbangan. Yang semua rakyatnya dipersatukan oleh iman kepada satu ilah, satu rasul, satu kitab, satu kiblat, satu syiar, satu syariat, satu adab. Sehingga mereka menjadi umat yang satu, berdiri di atas keesaan kalimat yang memancar dari kalimat tauhid. Ingat saya, ibu saya pergi, saya sama dengan ibu saya naik kursi roda, saya tolak ibu saya. Datang seorang anak muda Arab, ya akhi, mai aku tolak, aku nak ambil pahala. Aku tolak, Arab. Jadi tak boleh, ada wajibati, ada kewajiban aku yang kena tolak ni Arab. Ya tak apa, aku nak tolong. Alangkah mulianya kalau kita pada hari ini beritahu pada saudara kita di Syria, beritahu saudara kita di Iraq, kami ambil tanggungjawab keselamatan kamu, kami akan lindung kamu, jangan risau. Kami akan buat sesuatu di peringkat antarabangsa. Kami ada tentera, kami ada kuasa. Tapi tak, benda itu tak dah. Kerana bunuh umat Islam,
Kena tekan, kena berak, terkecil. Siapa pun tak boleh nak lindung dia. Tak ada orang nak cakap. Tak apa, kami akan pergi, kami akan tolong. Tak apa. Melawan itu, tolong. Ni, mengapa jadi begitu? Mengapa yang kita buat di Mekah dan Madinah tak jadi di luar Mekah dan Madinah? Inilah dipanggil puaka pahaman bid'ah politik negara bangsa. Waktu guru kami marah, yang dipanggil pahaman kebangsaan. Kerana ini merosakkan ukhuwah Islamiyah di peringkat internasional dan membantutkan hubungan antara bangsa, antara dunia Islam secara yang bermakna dan serius, yang membawa kepada kita panggil kerjasama politik, kerjasama ketenteraan, kerjasama ekonomi, kerjasama pendidikan tak berlaku dengan cara yang dikehendaki oleh Islam dan menguntungkan umat, kerana puaka pahaman kebangsaan. Ini idea ulama-ulama marah betul kan pahaman nation state ini, pahaman kebangsaan atau dipanggil nationalism. Nasionalisme berdasarkan kepada jinsiah, kenegaraan dalam batas geografi. Jadi nikmatnya kita orang nak mari tolong mak yang akan tolak. Jadi saya kata tak boleh minta mahal mak saya. Kita pun tolak mak kita, lepas tengok dia dah tolak orang lain. Dia dah tolak orang lain. Semua kami lagi warak dia kuat. Dia tolak orang lain. Saya ni termengah-mengah menolak. Dia dah tolak orang lain. Dah nak beritahu adakah nikmatnya ukhuwah Islam. Ini semua tak menjawab dari politik. Sedap lah hari ni naik masjid, naik kereta besar, siaran polis, memang sedap lah. Boleh gaji besar. Ini realiti kalau kita melihatnya dari sudut ajaran agama kita. Nanti bertanggungjawab di hari akhir. Umat Islam jadi hancur macam ni. Apa pasal kamu tak buat sesuatu? Apa pasal kamu tak buat? Umat Islam tu macam ni. Kamu tengok negeri China tu, dia punya raja China itu, dia boleh mengarahkan rakyatnya membuat sungai buatan. Dia buat istana, tengah-tengah tempat tak ada sungai. Dia nak ada sungai, raja China. Dia arahkan rakyat, dia buat sungai. Zaman dulu tu, ratusan tahun yang lampau, ribuan tahun yang lampau, gali sungai. Gali, buat sungai sampai jadi sungai betul sungguh. Ni nak beritahu apabila pemimpin itu nak sesuatu, boleh dilakukan. Boleh. Tengok Sultan Muhammad Al-Fatih mengarahkan tentera-tenteranya membuat laluan di kawasan pergunungan untuk bawa naik kapal. Boleh. Benda yang luar biasa jadi tak luar biasa kerana penyatuan umat, penyatuan tenaga. Mana sekarang penyatuan? Mana kita nak tengok? Kita dapat Mekah Madinah, umat Islam bilion. Mana penyatuan ni? Siapa yang menghancurkan penyatuan? Ahli politik. Ahli politik yang membawa fahaman sekular, fahaman nation state. Mereka yang akan bertanggungjawab. Kalau kita tak mahu duduk sebagai dengan dia di akhirat besok, memikul tanggungjawab, kena lawan, kena nasihat, kena tegur, kena betulkan. Barulah kita di akhirat besok ada peluang untuk tidak turut sama dimurkai Allah Ta'ala. Kalau kita sekali juga cari penyakit. Sebab di bawah ni ribuan umat duduk dalam keadaan penderitaan, ribuan jutaan umat dengan sebab kelalaian dan kegagalan ahli-ahli politik ini mematuhi syariat dalam soal tentang ini. Yang tak mau masyarakat faham tentang perkara ini, kalau boleh dia nak masyarakat yang anggap politik ini tak ada kaitan dengan agama, senang dia buat kerja. Senang. Jadi umat Islam kena bunuh di Syria, kena dikait. Dia bukan tanggungjawab kita ini. Kerajaan Syria yang cuai. Jadi kerajaan Iraq, dia lemah pentadbiran dia, tak cerdik pentadbir. Ini bukan masalah kerajaan Iraq, kerajaan Syria. Ini masalah umat Islam. Yang kena bunuh tu orang Islam, adik-beradik kita. Tuhan kata innamal mu'minuna ikhwatun. Mana tanggungjawab pemerintah kita
di dalam menyelesaikan masalah umat itu. Paling kurang pun buanglah pahaman politik yang menghancurkan ukhuwah, paling kurang. Jadi kalau malah dibalik faham dan dikir alim, selesai masalah. Saya pun kira khatam sini tu, dia benda mudah, benda kita panggil maklum minadin betul, benda sedia dipahami sebagai ajaran Islam. Kemudiannya sikit lagi tuan-tuan, satu kiblat, satu syiar, satu syariat, satu adab, sehingga mereka menjadi umat yang satu, berdiri di atas keesaan kalimat yang memancar dari kalimat. Saya ingat masa saya kat Mesir, hari ujung-ujung saya nak balik, Dr. Mahathir hari mantan dan saya cakap dengan dia secara rasional. Mana secara kita panggil orang bijak lah, bukan cara orang kampung. Saya cakap cara orang bijak sebab saya nak dengar jawapan dia. Saya nak jawapan yang bijak lah. Saya, bila dia datang, masa itu kami nak biasa, tapi tak apalah, oleh kerana Perdana Menteri datang, kita pun buat pertemuan di sebuah hotel berdekatan dengan airport Mesir, airport Kairah. Jadi bila buat pertemuan ni, bila Dr. Mahathir ni hebatlah dia cakap. Bila tiba sesi soal jawab, seorang soal, tapi saya tak puas hati, tak kena. Soalan ni dan soal Dr. Mahathir ni kena soalan yang kita panggil padan dengan tuan yang kita nak soal. Dr. Mahathir ni otak dia geliga, tapi bila tak ikut Islam tak boleh lah. Karl Marx geliga lagi, Adam Smith geliga semua tu. Karl Marx, Adam Smith, Einstein, tapi bila tak ikut Islam, geliga dia tu tidak memberi rahmat dan barakah, bahkan mendatangkan musibah. Saya tanya pada dia, ingat Asal Rafidah Hazi ada lagi sebagai menteri. Saya kata dia, saya puji dia lah. Saya kata Perdana Menteri, saya kata Perdana Menteri memang seorang Perdana Menteri yang luar biasa lah. Mana Perdana Menteri banyak melakukan tindakan-tindakan yang unconventional, mana yang tidak kita panggil, yang tidak populis, yang tidak popular, demi untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Puji dia ke mana-mana pun. Dan puji pun puji kita panggil, kita kata tuan Perdana Menteri apa dia ni, tarik imuniti raja-raja Melayu. Jadi, kerana nak membela kepentingan negara dan rakyat. Perdana Menteri tak setuju supaya kita mengikut nasihat Bank Dunia di dalam apa ni, mengampungkan currency Malaysia. Tuan-tuan, Perdana Menteri tertakan. Perdana Menteri buat apa dia panggil, hukuman mandatory, hukum bunuh kepada pengedar dadah. Negara lain tak buat lagi, Perdana Menteri buat dah, habis orang marah habis. Tapi Perdana Menteri buat juga kerana nak jaga negara, nak jaga rakyat, sifat negarawan yang tulen. Cuma saya pelik, nak masuk dah. Cuma saya pelik, saya kata, iaitu seluruh ideologi telah gagal. Saya kata ideologi telah gagal. Komunisme semua gagal. Dia mengaku, saya tengok telah gagal. Jadi apabila seluruh ideologi telah gagal, menunjukkan kita perlu kembali kepada Islam. Kita kena tinggal ideologi ini, kita kena kembali kepada Islam. Di sini saya merasa heran, di sebalik keberanian Perdana Menteri untuk membawa idea-idea yang tidak popular demi kepentingan negara, tetapi apabila kegagalan ideologi yang menjadi dasar politik moden pada hari ini, saya melihat Perdana Menteri seolah tidak ada political will untuk kembali kepada Islam. Lebih kurang macam tu. Angkat kepala ni tengok saya. Nak mata budak ni. Tengok saya. Masa tu saya ingat lagi menteri yang ada yang ikut, semua paling. Saya duduk belakang, semua paling. Tadi sedap, tadi dengar orang bakul ni bakar, kita panggil
Ni, tengok belakang. Saya seorang pakai jubah, lain semua pakai baju biasa, saya pakai jubah. Dia tengok belakang. Special perang kat belakang tu menggeletar tulis. Satu patah tak jatuh. Bergegar tak kawan beritahu. Jadi saya kata tidak ada political will. Saya mengharap kepada Perdana Menteri sebagai seorang negarawan supaya kembali kepada Islam. Sebab Perdana Menteri ini dia hebat macam mana pun dia tetap akan mati. Jadi bila dia mati, pengganti dia belum tentu sehebat dia. Dan bila dia mati, pengganti dia belum tentu sehebat dia. Makna kita dalam negara, dalam politik negara tak boleh bersandar pada individu. Tak boleh bersandar pada seorang pemimpin. Kita mesti standar pada dasar. Dan dasar ideologi semua gagal. Kita kena kembali kepada dasar Islam. Jadi saya minta Perdana Menteri ambil Islam, kembali kepada Islam sebagai dasar negara. Kita di Azhar ni macam-macam profesor ada dalam berbagai-bagai bidang yang boleh membantu. Kami di sini diajar di Azhar, Islam itu lengkap dan syukur. Saya tunggu dia bagi jawapan, dia pusing. Dia panggil dia nak tekan bisul tu tak jumpa. Sebab hujah yang kita sampaikan itu perkara yang mudah difaham dan perkara realiti. Sebab apa tak kembali pada Islam? Boleh langgar semua. Satu dunia maki Perdana Menteri. Boleh buat belaka. Apa pasal? Ideologi telah gagal. Perdana Menteri dekat nak mati, tiba-tiba nak tinggalkan rakyat dalam keadaan gagal dan terapung-apung begitu. Ini bukan sifat negarawan yang tulen. Maka mesti kembali kepada suatu dasar yang boleh menyelamatkan rakyat dan negara. Dan dasar itu bukan lagi ideologi, tetapi Islam. Dia tak boleh jawab. Dia pusing. Akhirnya dia tengok. Dia kata rekan-rekan terbang, saya terpaksa berhenti sekarang. Ingat tadi. Memang tak boleh jawab. Bukan kerana saya terror. Tidak. Kerana benda batil tak boleh ditegakkan. Mana ada benda batil boleh tegak? Dia kena dengan hujah yang betul, musik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrus. Fabuhitan ladzi kafar. Jadi bengong orang yang kafir. Tak boleh nak jawab. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku Allah yang menghidup dan mematikan. Namrud dia ambil banduan, satu dia bunuh, satu dia biarkan. Aku menghidup dan mematikan. Wah, Nabi Ibrahim tengok nampak terror. Nabi Ibrahim masuk pada hujah yang kini kita panggil berat betul. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku yang mengeluarkan matahari daripada sebelah barat dan menenggelamkan di sebelah mengeluarkan daripada sebelah timur dan menenggelamkan daripada sebelah barat. Minta kamu keluarkan daripada sebelah barat, tenggelamkan di sebelah timur. Fabuhitan ladzi kafar. Tak boleh jawab Namrud. Jadi benda batil ni sampai satu peringkat, akhirnya dia jadi kaku. Tak boleh jawab. Tapi tak boleh jawab apakah hari ini Islam masih belum diambil sebagai dasar. Ini degil kita. Degil dengan Tuhan, degil dengan Nabi, degil dengan ulama, degil dengan agama. Tahu dah benda gagal, gagah pula. Sebab apa gagah? Sebab orang barat semua ajar macam tu. Kita nak ikut barat ke nak ikut Nabi Muhammad SAW? Kita percaya dengan barat lagi, kita percaya dengan Nabi Muhammad lagi. Nabi Muhammad ni bukan cakap kosong. 1400 tahun teori politik Nabi Muhammad ni mentadbir dunia. Bukannya Nabi cakap kosong kita. 1400 tahun dunia ditadbir dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan ajaran nation state. Apa pasal yang kita jadi tak yakin dengan Nabi Muhammad ni? Lain lah kalau teori politik Islam ni benda teori, benda tak pernah dilaksanakan, benda khayalan. Mana sabar lah kita rasa boleh buat, tak boleh buat. Ini 1400 tahun dunia Islam menjadi gagah dan perkasa, berpandukan ajaran politik Nabi Muhammad SAW. Betul apa saya tak mahu kembali? Ini yang kita takut.
yang dipanggil penyakit raib, penyakit ragu. Ini kita takut. Fi qulubihim marad. Ini bukan masalah ilmu lagi, bukan masalah bodoh cerdik lagi, ini masalah hati. Na'udzubillah. Ini masalah hati. Masalah apa dia? Keyakinan. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Jadi bila kena masalah hati ni, hujah apa pun kita bawa datang tak selesai. Tak selesai. Tak selesai. Melainkan kena berubah. Kena berubah. Kalau tak boleh berubah, kena orang yang hatinya tidak ditimpa dengan penyakit, mengambil tanggung jawab, membetulkan keadaan. Baik. Berkuasa atas nama Islam, berdiri berdasarkan bai'at dan mesyuarat, dipegani habis. Orang-orang yang dipilihnya yang kuat dan dapat dipercayai, dapat diandalkan dan berpengetahuan, mana boleh diletakkan pengharapan. Siapa pun yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka dia tidak layak memegang daulah, kecuali jika terpaksa dan tidak ada pilihan yang lain. Tentu saja dalam batasan yang memang masih diperbolehkan. Menurut pengertiannya yang benar dan penerapannya yang lurus, Islam tidak mengenal istilah rijaluddin yang dipanggil sebagai padri. Tak ada. Sistem itu tak ada dalam Islam. Kalau orang kata Islam ada, tunjuk bukti. Tunjuk bukti 14 bab mana? Mana yang Islam ini dipanggil, diperintah secara teokratik. Teokratik apa dipanggil? Istilah pemerintahan padri ni apa? Allah SWT. Apa dia? Pemerintahan yang berdasarkan kepada gereja ni apa dia panggil? Allah boleh lupa lah. Ya? Apa dia? Kon? Doktrin. Tak clear. Doktrin. Rokrin. Ada satu istilah tadi. Ada satu istilah. Ada ya? Allah. Bukan feudal, bukan pemerintahan demokrasi, bukan, tapi dia panggil pemerintahan apa ni? Ramai orang terpelajar sini takkan tak tahu ni. Jangan nak buat-buat tak tahu. Tolong beritahu lah. Bukan autokratik. Ada satu istilah lagi. Istilah mana? Autokratik. Tapi yang memerintah orang agama je. Teokrasi. Teokrasi. Itu dia. Krasi itu pemerintah, teo itu agama maknanya. Teokrasi. Jadi Islam ni tunjuk dia kata bila ulama-ulama apa kita panggil memperjuangkan supaya dilaksanakan daulah Islamiah, dia kata dia nak buat negara teokrasi. Tunjuk bukti mana dalam sejarah Islam ada teokrasi? Tak ada. Tak ada dalam sejarah Islam yang dipanggil negara teokrasi. Ini cakap guna bibir orang barat dia panggil, bukan guna bibir orang Islam. Berdasarkan barat Eropah. Dalam Islam tak ada. Jadi kalau dalam Islam tak ada, apa pasal pergi tengah ulama nak buat teokrasinya? Benda tak ada begitu. Itu tu. Ulama-ulama bila dia tegur, bila dia perintah supaya kita melaksanakan Islam, melaksanakan hukum Allah, menegakkan daulah atas dasar Islam, bukan berdasarkan pengalaman barat, tapi pengalaman yang ditunjukkan oleh pentadbiran Rasulullah SAW. Ini bukan teokrasi. Pentadbiran Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini bukan teokrasi. Ini pemerintahan yang berdasarkan al-khilafah an-nubuwah, menggantikan pentadbiran siasah Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Jadi begitu tuduh teokrasi apa? Itu fitnah, fitnah pada ulama. Fitnah. Ada pula ulama Islam nak ikut cara patri.
Padri Eropah pun tak ikut dah cara padri. Mungkin kata ulama Islam nak ikut cara padri. Ni fitnah, dia panggil fitnah mentah-mentah gitu aja. Orang tak cerdik aja yang percaya fitnah ngaruh begitu. Itu tuan yang dirahmati Allah. Ulama-ulama sebagai orang yang mengerti hukum Allah dan memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah, berjuang dan menggesa supaya dilaksanakan sebuah kerajaan yang berdasarkan Islam, berasaskan apa yang disebut oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, bukan berdasarkan pahaman teokrasi. Jadi apa pula kita nak perlu takut? Apa pasal kita nak perlu takut dan ragu? Apa pasal kita nak bertakut-takut sedangkan benda baik, hal yang baik yang sepatutnya kita bersungguh-sungguh menyambut nasihat dan teguran para ulama supaya kembali kepada Islam. Maka dia tidak layak memegang daulah kecuali jika terpaksa dan tidak ada pilihan yang lain, tentu saja dalam batasan yang memang masih diperbolehkannya. Setiap orang Muslim merupakan pemimpin bagi agamanya. Hanya saja ada istilah ulama yang mempunyai spesifikasi dalam pelbagai disiplin ilmu Islam, serupa dengan kedudukan para pakar akhlak, falsafah dan undang-undang pada masyarakat lain. Hubungan para ulama ini dengan daulah, mereka harus memberi nasihat yang memang diwajibkan Islam untuk diberikan kepada para pemimpin orang-orang Muslim, mahu secara umum kepada mereka semua. Ini hukumnya wajib bagi setiap orang Muslim, namun lebih wajib lagi bagi orang-orang yang berilmu. Tujuannya agar daurah berjalan di atas asas Islam yang benar, membatilkan yang batil, menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram. Jadi saya ingat kepada tujuan malam ini, tuan-tuan jazakumullah khairan atas kesabaran dulu. Saya ni nampaknya dah popular dengan selalu kelewat siang Ustaz telefon. Dan mohon maaf sebulan jauh jauh. Jadi insyaAllah kata umum kita jumpa lagi pada bulan yang akan datang. Kita ambil kesempatan hadiahkan Fatihah pada kita pahala ini kepada almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, yang bukan merupakan sebarangan ulama. Yang kita nak jumpa balik orang macam tu bukan yang perkara yang mudah. Macam saya sebut dulu, semua berasa hebat kerana ada lampu besar. Bila lampu besar padam, masing-masing baru berasa lampu dia rupanya tak terang mana sana. Baru berasa. Masa lampu besar tu pakak berasa hebat lah ke, sama aja tu dulu tu ngaku lebih kurang aja, aku pun hebat juga. Bila padam lampu baru tahu. Dah kelam rupanya spotlight entah ni. Baru berasa. Bila berasa dia dah terlewat, besar. Masa hidup tak ambil manfaat daripada orang yang alim, orang yang Allah pilih untuk menjadi penting dalam melindungi Islam di negara dan di dunia pada hari ini. Ala kulli hal kita doakan dengan bacaan Fatihah kita pada beliau supaya menjadi rahmat untuknya dan diampun seluruh dosa dan kesilapannya, dan diangkat darjat dan pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dihimpunkan bersama para anbiya wa rasul, terutamanya Nabi kita Muhammad SAW di Firdausil A'la. Ala hadiniyah wa mana wa bi salafun salih min al-anbiya was-siddiqin was-salihin min al-munur wal-futuh wal-khairat wal-barakat, wa ila hadrati nabiyina Muhammad SAW, thumma ila ruh Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan, saya daripada pagi tadi kuliah murah di pondok. Habis belajar saya cabut di Kelantan. Ni baru sampai, jadi saya dah semayang jamak takdim tadi. Saya minta izin untuk balik ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.